Pencemaran air berlaku apabila sisa dan bahan kimia masuk ke sungai dan tasik. Ini boleh menyebabkan penyakit dan membahayakan hidupan air. Air tercemar memberi kesan kepada bekalan minuman, pertanian, dan alam sekitar. Walaupun sisa rumah kecil, ia menyumbang secara signifikan kepada pencemaran sungai. Memahami sumber pencemaran membantu kita mengambil tindakan yang betul. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini kami akan jelaskan tentang pencemaran air dan bagaimana cara untuk melindungi air bersih dari rumah. Mesti kamu mau tahu kan macam mana caranya? Okay, jom mari kami tunjukkan. Pencemaran air boleh membahayakan manusia, haiwan dan tumbuhan. Air yang kotor boleh menyebabkan penyakit dan merosakkan hidupan air. Jadual ini menunjukkan rekod terperinci kualiti air sungai di seluruh Malaysia dari 2005 hingga 2016. Satu pemerhatian penting ialah sisa domestik sentiasa menyumbang bahagian terbesar pencemaran setiap tahun. Pada beberapa tahun, sisa masyarakat menyumbang lebih 40% daripada jumlah pencemaran. Menunjukkan bagaimana aktiviti harian seperti pembuangan sisa dapur dan minyak terpakai memberi kesan besar kepada sumber air. Bahan kimia industri turut menyumbang, tetapi tahapnya biasanya lebih rendah dan berubah-ubah. Jadual ini juga menunjukkan tren dari tahun ke tahun. Beberapa peningkatan mendadak menandakan kejadian tertentu, seperti pelepasan bahan kimia industri yang tinggi atau pengurusan sisa yang lemah. Angka ini sangat penting bagi pembuat dasar dan orang awam untuk memahami kepentingan mengekalkan kualiti air dan melaksanakan strategi pengurusan sisa yang berkesan di peringkat negara dan masyarakat. Graf ini menunjukkan tren tahunan pencemaran air sungai yang terutamanya disebabkan oleh minyak dan bahan kimia industri. Berbeza dengan sisa domestik yang kekal agak konsisten, sumber ini berubah-ubah dengan ketara. Puncak yang jelas pada beberapa tahun mungkin berkaitan dengan insiden seperti tumpahan minyak, kebocoran bahan kimia, atau peningkatan aktiviti industri berhampiran sungai. Perubahan mendadak sebegini boleh memberi kesan dramatik terhadap ekosistem akuatik, mengurangkan tahap oksigen, membunuh ikan dan hidupan air lain, serta mengganggu keseimbangan alam sekitar. Melihat tren ini menekankan keperluan kritikal untuk langkah pencegahan di tapak industri dan pemantauan berterusan kualiti air. Ia juga menunjukkan kaitan antara aktiviti manusia dan kesihatan alam sekitar, mengingatkan kita bahawa pencemaran air bukan sahaja isu tempatan tetapi boleh menjejaskan komuniti dan ekosistem di seluruh negara. Pencemaran air berlaku apabila sisa dan bahan toksik dimasukkan ke dalam sungai. Ini boleh menyebabkan penyakit dan hidupan air tercemar. Amalkan reduce, reuse dan recycle untuk lindungi sungai. Gunakan air dengan bijak dengan menggunakan semula air basuhan untuk menyiram pokok. Jangan buang ubat atau bahan kimia ke dalam tandas atau sinki. Hantar ke hospital atau pusat pengumpulan khas. Jangan buang minyak yang terpakai ke dalam sinki. Kumpul di dalam botol dan hantar untuk kitar semula atau buang dengan betul. Sekarang mari saya tunjukkan bagaimana penapis air ringkas boleh berfungsi di rumah. Dalam eksperimen ini, kami menunjukkan proses penapisan air ringkas menggunakan batu, kapas dan pasir. Setiap lapisan mempunyai fungsi. Batu menapis darah besar, kapas menapis sisa halus, pasir menyerap kekotoran kecil. Dengan menuang air kotor melalui penapis ini, kita dapat melihat bagaimana air secara beransur-ansur menjadi lebih jernih. Eksperimen ringkas ini menunjukkan prinsip penapisan yang merupakan langkah pertama untuk membaiki kualiti air. Eksperimen ini juga menekankan bagaimana bahan ringkas boleh digunakan di rumah untuk mengurangkan pencemaran air. Walaupun tanpa peralatan canggih, memahami cara setiap lapisan berfungsi membantu kita menghargai kepentingan air bersih dan memberi inspirasi kepada penyelesaian untuk penggunaan air harian. Melihat proses penapisan secara beransur-ansur juga menguatkan kefahaman bahawa perlindungan air bermula dengan pengurangan pencemaran daripada pembuangan sisa yang betul.
Projek ini menyokong SDG 6, air bersih dan sanitasi. Ia menunjukkan bagaimana tindakan mudah di rumah boleh melindungi air. Selamat ni berada dalam domain environmental science kerana ia menumpukan perlindungan air dan alam sekitar. Melindungi air bermula dari rumah. Tindakan kecil membawa perubahan besar. Bersama-sama kita melindungi air bersih untuk masa depan. Bye! Jika setiap orang mengambil langkah kecil hari ini, bolehkah kita bersama-sama melindungi air bersih untuk masa depan?